Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Mohaj Nasami, Berita Pagi. Kita mulakan dengan laporan haji 1444 Hijrah. Lembaga Tabung Haji TH diiktiraf sebagai pengendali haji terbaik dunia selepas menerima anugerah Labaitun bagi kategori kepuasan tertinggi dalam perkhidmatan disediakan Pejabat Urusan Haji. Anugerah berkenaan telah disampaikan oleh Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Dr. Taufik Fauzan Al-Rabiah kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar Kelmarin. Beliau Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, seperti mana saya sebut tadi, sempat teks saya mengucapkan tahniah atas kejayaan tabung haji ini dalam menerima anugerah ini, dan baginda menasihatkan supaya tabung haji untuk tahun-tahun hadapan memastikan urusan kebajikan. Antara kriteria yang menjadi faktor kepada anugerah berkenaan adalah penerapan teknologi bagi menyelaraskan perkhidmatan kepada jemaah haji, persediaan ibadat dan kursus haji. Pada Februari lalu, TH juga menerima anugerah Labaitun untuk perkhidmatan dan program bimbingan haji terbaik dalam dunia Islam. Dalam pada itu, beliau memuji komitmen TH menyantuni Diouf Rahman bermula dari tanah air sehingga tiba di Tanah Suci. Selain itu, Datuk Dr. Muhammad Naim turut berterima kasih kepada sukarelawan sahabat maktab yang terdiri daripada kalangan jemaah haji dalam membantu tugas semasa operasi Masyair. Kemudahan di lapangan terbang Sultan Abdul Halim LTSAH di Alustar atau LTAPP di negeri Kedah harus digunakan secara maksimum. Dalam satu kenyataan oleh Kementerian Pengangkutan MOT, masih belum ada keperluan sebuah lapangan terbang baharu dibina memandangkan ia masih mampu menampung kapasiti semasa. Tambah kenyataan tersebut, kerajaan negeri wajar menjadikan fasiliti sedia ada sebagai tempat pelaksanaan pusat kecemerlangan MRO, Kedah Aerotropolis dan hub logistik aeroangkasa dan pembuatan sidam SLAM agar program di bawah Kedah Aerotropolis dapat dilaksanakan segera. Kenyataan MOT hari ini adalah sebagai penjelasan dan pendirian kerajaan berhubung isu lapangan terbang antarabangsa Kulim KXP yang mana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam turut menyangkal dakwaan bahawa kerajaan persekutuan menindas mana-mana negeri dalam soal penyaluran peruntukan maupun pembangunan termasuk dalam isu pembinaannya. LTSAH kini mempunyai kapasiti mencukupi mengendali sebarang peningkatan penumpang sehingga 20 juta orang setahun. Dalam pada itu, cadangan pembinaan lapangan terbang baharu KXP hanya boleh dipertimbangkan selepas LTSAH mencapai kapasiti maksimum 20 juta orang yang diunjurkan dalam tahun 2042. Kadar bayaran cukai jalan bagi kenderaan elektrik EV akan diputuskan tahun ini. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata kadarnya akan dikaji semula supaya lebih rendah berbanding kenderaan biasa sekaligus menggalakkan lebih ramai menggunakan kenderaan elektrik. Jelasnya ketika ini cukai jalan bagi kenderaan itu adalah percuma sehingga 2025. Namun pihaknya mengambil maklum mengenai beberapa maklum balas dalam kalangan pengguna yang ingin tahu kadar cukai kenderaan EV selepas tamat tempoh itu. Menerusi mesyuarat pasukan petugas khas EV dipengerusikan Menteri MITI Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, satu kertas kerja dibentang yang memperincikan sokongan terhadap industri EV. Antara disentuh kajian semula struktur pencukaian jalan EV. Pihaknya juga bercadang memperkenalkan nombor plet khas untuk kenderaan EV bagi tujuan membezakan ia daripada kenderaan biasa. Kes seorang pelajar dikurung dalam sangkar oleh pihak sekolah di Negeri Sembilan berjaya diselesaikan dengan baik. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, jalan penyelesaian terbaik dicapai selepas perbincangan antara ibu bapa pelajar terbabit dengan sekolah dan Jabatan Pendidikan Negeri. Alhamdulillah, kes ini telah pun selesai di peringkat Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan dan juga sudah ada penyelesaian yang baik di antara sekolah dan juga ibu bapa. Jadi sebagaimana yang saya sebut sebelum ini, maknanya kes-kes ini telah diuruskan dengan baik di peringkat Jabatan Pendidikan Negeri. Jadi kita anggap telah selesai.
Dalam perkembangan lain, KPM telah menubuhkan satu jawatankuasa khas bagi memastikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 yang kini memasuki gelombang ketiga berjalan lancar. Menteri memaklumkan ketika ini merupakan tempoh kritikal untuk melihat keberkesanan inisiatif yang dilaksana dan akan dibawa ke Pelan Polisi Kerangka Pendidikan baru. Langkah itu juga merupakan kesediaan KPM mentransformasi sistem pendidikan negara ke arah lebih baik. Penerima bantuan program E-Belia Rahmah diingatkan agar tidak cuba menukar kredit RM200 diterima kepada wang tunai. Nasihat Kementerian Kewangan itu bagi mengelakkan mereka daripada menjadi mangsa penipuan. MOF akui terdapat kes penerima diperdaya selepas memilih untuk menggunakan khidmat menukar kredit kepada wang tunai yang ditawarkan di media sosial. Menurut MOF, tidak ada keperluan menukar kredit E-Belia Rahmah kepada wang tunai kerana dana itu boleh digunakan di lebih 1.7 juta perniagaan di seluruh negara. Selain untuk membayar perkhidmatan serta pembelian secara dalam talian melalui Duit Now. Tindakan itu menggagalkan maklumat sebenar program yang bertujuan membantu belia serta pelajar IPT sepenuh masa membiasakan diri dengan kemudahan pembayaran tanpa tunai. Pada masa sama, meringankan beban kewangan mereka. Kerajaan akan meneliti peraturan dalaman bagi menangani isu kod pemakaian yang ditetapkan kepada orang ramai ketika berurusan di pejabat kerajaan. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi Ram Karpal Singh memberitahu ia harus dilihat secara holistik bagi mengelakkan salah faham pada masa hadapan. Ujarnya, tata cara pemakaian dan kawal selia etika berpakaian perlu diseragamkan bagi mengelak percanggahan di negeri yang berbeza. Baru-baru ini, media melaporkan Majlis Perbandaran Kota Baharu Bandaraya Islam MPKB mengenakan kompaun terhadap seorang peniaga wanita bukan Islam kerana memakai seluar pendek di premis perniagaannya. Bagaimanapun, MPKB bersetuju membatalkan kompaun terhadap wanita berusia 35 tahun itu selepas sesi perbincangan diadakan bersama Ketua Pengarah Jabatan Kerajaan Tempatan JKT, Datuk Muhammad Fazli Muhammad Kenali. Sementara itu, seorang anggota Jabatan Sukarelawan Rela yang bertugas di Pejabat Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso Pulau Pinang didakwa cuba menghalang seorang wanita bukan Islam memakai skirt daripada memasuki pejabat tersebut Rabu lalu yang kini digantung kerja. Menjelang pilihan raya negeri, Barisan Nasional dijangka bertanding 45% daripada 245 kursi DUN di 6 negeri, manakala sebelahnya akan ditandingi oleh Pakatan Harapan. Pengurusi BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata keputusan itu dibuat berdasarkan kedudukan semasa kerusi yang dimenangi BN dan PH pada pilihan raya umum yang lalu. Statistik sebenar akan diumum selepas keputusan akhir dimuktamadkan. Datuk Seri Ahmad Zaid yang juga Timbalan Perdana Menteri menjelaskan BN akan bertanding lebih 100 kerusi DUN dan keputusan akhir akan dibuat oleh beliau dan Perdana Menteri dalam masa terdekat. Setiap calon akan melalui saringan daripada aspek boleh menang selain penelitian dibuat di peringkat PDRM, SPRM serta Mahkamah Syariah. Golongan muda menjadi antara elemen utama dalam pemilihan calon bagi membuktikan kerajaan perpaduan mendengar denyut nadi pengundi muda. Agenda kerajaan perpaduan akan sentiasa didahulukan bagi memastikan kemenangan pada pilihan raya umum PRU DUN akan datang. Aspirasi itu turut dikongsikan oleh pengurusi DAP Negeri Sembilan, Anthony Lok Siu Fook yang menyatakan kesediaan bagi kerjasama dengan jentera Barisan Nasional BN sepanjang tempoh berkempen. Jentera-jentera parti di peringkat negeri Sembilan memahami mengapa kerajaan perpaduan ini perlu ditubuhkan. Saya rasa kita tak perlu, kita memang memberikan keyakinan kepada mereka. Setakat ini saya rasa di dalam DAP Negeri Sembilan tak ada suara ataupun persoalan mengapa kita bekerjasama dengan pihak BN. Tak ada. Saya tak pernah ditanya pun mengapa buat keputusan itu. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada sidang media selepas mesyuarat jawatankuasa negeri DAP di Seremban.
Dalam pada itu, beliau yang juga penyandang kerusi Dewan Undangan Negeri Chenah memaklumkan bahawa DAP Negeri Sembilan akan menampilkan beberapa calon baru bagi mewakili Pakatan Harapan PH pada PRU DUN akan datang. Lembaga Urus Air Selangor Luas terus melakukan pemantauan dan pensempelan setiap 30 minit di beberapa lokasi berpotensi di Sungai Langat susulan insiden kebakaran melibatkan beberapa kilang di Pusat Perindustrian Budiman Kajang awal pagi semalam. Pengurusi Jawatankuasa Tetap Pelancongan, Alam Sekitar, Teknologi Hijau dan Hal Ehwal Orang Asli Selangor, Hi Loisian dalam kenyataan berkata pemantauan statik turut dilaksanakan di atas jambatan Teras Jernang. Ujarnya sehingga kini Luas masih meneruskan kawalan dan pemantauan di lokasi kebakaran bagi memastikan aliran sisa dikawal sepenuhnya. Hi menambah pensempelan Luas di Sungai Langat semalam telah mengesan bau sebanyak 2 ton dan pihak pengurusan air Selangor Sdn Berhad Air Selangor telah dimaklumkan berkaitan dengan segera. Susulan itu, penyaluran air mentah ke muka sauk loji rawatan air LRA Batu 11 Ceras terpaksa ditutup sementara selama 3 jam bermula 3 petang semalam bertujuan bagi pencegahan impak yang lebih teruk kepada operasi loji. Hasilnya, penyaluran air mentah ke LRA berkenaan dengan kapasiti 27 juta liter sehari kepada anggaran 8,779 akaun di sekitar 30 kawasan di Ceras dan Belakong dapat beroperasi semula pada 6 petang setelah bacaan bau kosong ton direkodkan 3 kali berturut-turut. Semalam media melaporkan 7 kilang dan 1 stor simpanan barangan musnah manakala 2 lagi rosak teruk akibat kebakaran di kawasan perindustrian terbabit yang berlaku kira-kira 2 pagi. Pekebun kecil di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak layak menerima bayaran insentif pengeluaran getah IPG dari 1 hingga 31 Julai 2023 berdasarkan pengeluaran getah Jun 2023. Lembaga Getah Malaysia LGM dalam satu kenyataan berkata IPG getah Kap Lab dan Latex beraktif di Semenanjung Malaysia ialah 30 sen sekilogram untuk 50% kandungan getah kering DRC dan 60 sen sekilogram untuk 100% DRC. Bagi Sabah dan Sarawak masing-masing pada kadar 65 sen dan 60 sen bagi 50% DRC, manakala bagi 100% DRC pada RM1.30 dan RM1.20. Sementara itu, kadar IPG bagi latex ialah 90 sen sekilogram bagi 100% DRC. Pada Jun 2023, LGM berkata purata harga di peringkat ladang untuk getah Kap Lab ialah RM2.40 sekilogram untuk Semenanjung Malaysia, RM2.05 sekilogram untuk Sabah dan RM2.10 sekilogram untuk Sarawak. LGM menambah IPG akan diaktifkan jika purata harga bulanan bagi getah di peringkat ladang adalah di bawah paras RM2.70 sekilogram mulai Januari 2023. Kenaikan paras harga pengaktifan PHP baru adalah inisiatif yang dibuat oleh kerajaan dalam Belanjawan 2023. 2 ekor lembu dikorbankan pada hari kedua program ziarah korban Vietnam RTM di perkarangan Islam Rureng untuk diagih kepada hampir 70 penduduk Muslim tempatan. Menurut Presiden Islamic Aid Malaysia AIM Zawahir Abdullah, lokasi tersebut dipilih kerana jarang dikunjungi NGO bagi tujuan amal. Kawasan ini sebenarnya untuk tahun ini kita tak ada NGO yang masuk untuk mengadakan program korban. Di sini, di Pureng ini hanya ada sekitar 70 keluarga sahaja yang Muslim. Dan seperti mana kita lihat, kawasan ini sebenarnya kawasan penempatan mix area di mana ada non-Muslim dan juga ada Muslim. Dan hanya ada satu masjid saja di sini. Cuma pada hari ini kita hanya memandangkan keluarga, hanya ada lebih kurang 70 keluarga, kita hanya tumbangkan 2 ekor. Turut disumbangkan barangan keperluan seperti sejadah, telekong dan serban. Sementara itu, peserta Hazim Abdul Wahid 32 tahun berkata penyertaannya dalam program tersebut telah mengajar dirinya akan kehidupan masyarakat Islam di luar negara. Pengalaman saya kali ketiga. Yang pertama kali saya menyertai pergi ke Kemboja. Kemudian kali kedua saya menyertai ke perkampungan Islam di Krabi. Yang kali ketiga ni di Vietnam lah.
Bagi saya, Majlis Angkatan Sepuri ni bersama dengan Islamic Aid Malaysia dan juga kerajaan daripada Tabung Haji Travel ni, diorang dari segi perancangan, pelaksanaan ni bagi saya tulus. So kita nampak sendiri ibadah korban tu dibuat macam mana. So bagi saya ini benda something yang kita sebagai anak muda ni kena belajar. So mungkin di kemudian hari kita akan buat ibadah korban ni. Sementara itu, bagi Yusri Ismail, 35, dia dan keluarga membuat persiapan fizikal dan mental bagi meraihkan Aidiladha bersama saudara seagama di sana. Bagi saya, program ini adalah satu benda yang bagus bagi diri saya. Sebelum ni, saya selalu ikut program-program korban dekat Malaysia lah. So, sekali ini saya diberi peluang untuk join program ini untuk melihat sendiri macam mana program ibadah korban dilakukan di Vietnam ni lah. Satunya di sini dari segi budaya lah. Budaya kita dengan budaya orang Vietnam agak berbeza lah. So lagi satu, cara sambutan diorang pun berbeza dengan kita lah. Apa yang saya boleh simpulkan sini adalah satu pengalaman yang berharga. Program turut mendapat kerjasama Islamic Aid Malaysia, IAM dan TH Travel and Services Sdn Bhd. Bakti dan pengorbanan anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela wajar dihargai. Ini sesuai dengan hikmat bakti yang dicurahkan mereka yang sentiasa berada di barisan hadapan setiap kali diperlukan. Justru sebanyak 6 ekor lembu disumbangkan Adun Pulau Betong Muhammad Tuah bin Ismail sempena program korban perdana kali ini. Inilah di antara hikmah ataupun faedah korban. Apa yang kita dapat ialah kebersamaan kita dalam masyarakat. Dan disebut sebagai madani, inilah yang kita terjemahkan dalam masyarakat. Kerana dengan program madani, korban madani ini, kita dapat menyambungkan hubungan silaturahim yang sedia ada. Dan inilah kita yang nak, kerajaan persekutuan nak ialah perpaduan di kalangan masyarakat. Terima kasih banyak kepada Rela yang telah bersama menyumbang bakti bagi menyahut suruhan ini. Beliau mengingatkan masyarakat agar pengorbanan anggota rela di seluruh negara dihargai dengan peranan dimainkan sama pentingnya demi kesejahteraan umum. Hadir sama dalam majlis tersebut pengarah rela Pulau Pinang, Normi Ismail. Rangkuman berita utama. Esensi ringkas, padat dan benar. Saksikan setiap hari Kanta 744 mendahului berita. Baik, kita ke segmen luar negara. Lebih 1,300 orang ditangkap pada malam keempat rusuhan yang berlaku di Paris. Menurut jurucakap pihak berkuasa, kerajaan telah mengerahkan 45,000 polis dan beberapa kenderaan perisai bagi menangani krisis tersebut. Difahamkan Presiden Emmanuel Macron turut menangguhkan lawatannya ke Jerman bagi memberi tumpuan kepada situasi tegang yang melanda ibu kota Perancis itu. Ia dilihat sebagai protes terburuk sejak protes West Kuning pada 2018 sepanjang Macron memegang tampuk teraju Perancis. Dalam satu ucapan di Twitter, Kementerian Dalam Negeri memaklumkan jumlah tangkapan meningkat berbanding 875 orang malam sebelumnya. Kerusuhan bermula selepas berita berkait kematian seorang remaja keturunan Algeria, Nahim M, tersebar selepas dia ditembak polis pada Selasa di Nantes. Insiden yang sempat dirakamkan itu telah mencetuskan kemarahan masyarakat yang mengaitkan keganasan polis dengan unsur perkauman dan kelas masyarakat di Paris. Sebanyak 18 parti-parti politik di Kemboja memulakan kempen pilihan raya umum selama 3 minggu bermula semalam. Menurut jawatankuasa pilihan raya kebangsaan NEC, lebih 9.7 juta rakyatnya akan melaksanakan tanggungjawab memilih wakil rakyat bagi 125 kerusi dalam pilihan raya yang bakal berlangsung pada 23 Julai akan datang. Perdana Menteri Kemboja Samdech Techo Hamseng yang juga Presiden Parti Rakyat Kemboja CPP ketika menghadiri perhimpunan di Pulau Diamond berkata pilihan raya adalah proses penting bagi negara dan partinya telah meluluskan sokongan untuk pemilihan semula beliau.
Han Seng berkata manifesto parti kali ini direka bagi memastikan perlindungan keamanan dan kemampanan negara serta menambah baik kehidupan rakyat ke arah merealisasikan wawasan Kemboja menjadi negara berpendapatan sederhana atas menjelang 2030 dan negara berpendapatan tinggi menjelang tahun 2050. Beliau turut menjanjikan penjagaan kesihatan percuma diperluas kepada golongan rentan dan latihan vokasional serta teknikal percuma untuk golongan muda daripada keluarga miskin. CPP telah memerintah negara Asia Tenggara itu sejak 1979. Pada pilihan raya umum 2018 yang lalu, CPP memenangi kesemua 125 kerusi Dewan Negara. Zanana Gusmao yang menerajui Timor Leste sejak kemerdekaan negara itu daripada Indonesia mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri pada Sabtu. Meski parti yang dipimpinnya mendahului pembangkang, beliau memilih untuk menjawat jawatan tersebut dan bukan Presiden. Eu, Queirala Zanana Gusmao, juro por Deus, pelo povo e por minha honra, cumprir com lealdade as funções em que sou investido, cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis e dedicar todas as minhas energias e capacidades à defesa e consolidação da independência e da unidade nacional. Beliau sebelum ini berkhidmat sebagai Presiden Timor pada 2022 hingga 2027 dan kemudian sebagai Perdana Menteri dari 2007 hingga 2015. Selepas 2 tahun operasi memerangi keganasan, penduduk Pekan Palma di utara Mozambik kini kembali berpindah semula ke kediaman yang mereka tinggalkan. Situasi aman yang dinikmati kini adalah selepas Rwanda menghantar pasukan bersama bagi membantu operasi memerangi keganasan di negara itu pada Julai 2021. Ini telah menyaksikan sebanyak 80% penduduk pulang dan mula menetap di pekan yang dahulu dikosongkan. Menteri Pertahanan Mozambik, Gustavo Atachum berkata kerjasama dengan kerajaan Rwanda akan diteruskan sebagai usaha mengekalkan keamanan. Nós concordamos com a perspectiva do presidente Kagame. Segundo, criar condições básicas para o regresso da população. Isso já conseguimos. Mas ainda temos caminho muito longo por seguir. Pada Jun 2021, Sidang Kemuncak Luar Biasa Komuniti Pembangunan Afrika Selatan SADC meluluskan cadangan untuk penempatan pasukan SADC di Mozambik untuk memerangi aktiviti pengganas di wilayah Cabo Delgado. Ia kemudian telah memperoleh sokongan Presiden Rwanda, Paul Kagame, yang ketika itu menghantar tentera bagi membantu Mozambik dengan operasinya. Hai, temui saya Iman Suhana dalam H-Click di Berita Perdana dan saluran Berita RTM pada 1 dan 2 Julai ini. RTM, teman setia anda. Tengok pemain dan pengulas isukan baca berita. Saksikan saya Razi Rahman Ibrahim dalam Stadium RTM 1 dan 2 Julai ini. Baik, kita ke segmen sukan. Kejohanan Wushu dianjurkan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dan Persekutuan Wushu Malaysia WFM antara usaha pembentukan atlet muda negara. Menteri Belia dan Sukan KBS Hanayo berkata kejohanan ini mampu menjadi platform sukan Wushu mengenal pasti atlet terbaik bagi Tamasya Olimpik Remaja Dakar 2026. Menurut Hana, kejohanan ini antara usaha terbaik bagi mencari bakat baru wushu dalam kalangan pelajar sekolah. Beliau yakin semua pertandingan sukan tempur pada masa akan datang termasuk silat dan taekwondo bakal mendapat penyertaan menggalakkan.
Ini selepas jawatankuasa peringkat tertinggi HLC Sukan memutuskan sukan tempur termasuk wushu yang sebelum ini dikategorikan sebagai badan beruniform kini diklasifikasi sebagai sukan di sekolah. Kejohanan wushu KPM WFM yang berlangsung semalam hingga hari ini disertai 500 peserta daripada 16 kontijen seluruh negara. Menjelang kejohanan badminton remaja Asia di Indonesia, pengarah kejurulatihan persorangan remaja, Dato' Misbun Sidek akan cuba memberi peluang lebih seimbang kepada anak buahnya dalam acara berpasukan pada kejohanan yang akan berlangsung pada 7 hingga 16 Julai ini. Menurut Dato' Misbun, dia tidak mahu lagi bergantung kepada pemain tertentu selepas mereka mempamerkan prestasi hambar semasa kejohanan remaja dunia di Sepanyol Oktober tahun lalu. Legenda badminton itu sedang mempersiapkan lapisan pemain perseorangan agar mereka boleh bertukar ganti untuk acara berpasukan untuk kejohanan di Indonesia. Malaysia diundi dalam kumpulan C bersama India, Bangladesh dan Hong Kong. Kali terakhir Malaysia memenangi acara berpasukan kejohanan tersebut ialah ketika menjadi tuan rumah pada tahun 2009. Bergu campuran negara Ivan Yuan Rachel Arnold terpaksa berpuas hati bergelar naib juara kejohanan skuash bergu campuran Asia 2023 selepas tewas 0-2 kepada gandingan India dalam aksi final pada Jumaat. Ivan Rachel selaku pilihan kedua kejohanan ditunjukkan corak permainan agresif oleh pilihan ketiga Harinder Pal Singh Deepika Pallikal sebelum mereka tewas 10-11 pada set pertama. Harapan gandingan negara itu untuk bangkit pada set berikutnya juga tidak kesampaian selepas tewas 8-11. Sementara itu, satu lagi bergu campuran negara, Muhammad Syafiq Kamal Aifa Azman meraih gangsa selepas menewaskan gandingan India Abhay Singh Ahanat Singh. Mereka menang 11-8 dan 11-10 bagi aksi penentuan tempat ketiga dan keempat kejohanan. Kejohanan bergu campuran tersebut menjadi medan persiapan buat semua negara apabila acara bergu campuran diperkenalkan pada Sukan Asia 2022 di Hangzhou September ini. Pemain import baru Kedah Darul Aman KDFC, Moses Atide, tekad mencipta impak cemerlang bagi membantu pasukan menghadapi Liga Malaysia musim ini. Pemain berusia 25 tahun dari Nigeria itu bersedia menggalas misi menggerakkan bahagian tengah KDAFC. Menurut Atide, ini merupakan cabaran baru buat dirinya yang pertama kali beraksi dalam Liga Malaysia. Dia sebelum ini beraksi bersama klub Bahrain Al-Muharrak yang menjuarai Piala AFC pada 2021. Kedah kini berada di tangga keempat Liga Super mengumpul 28 mata. Skuad kendalian Afuzi Zain akan berdepan Terengganu FC di Kuala Terengganu Isnin ini. Baik, paparan itu mengakhiri Berita Pagi. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sabah dan Berita Pagi Sarawak untuk perkembangan berita setempat. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.